Hai semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Ada ke yang rindu cikgu tu? Okey, hari ini kita akan masih lagi meneruskan pelajaran kita. Kita sambung sesi pelajaran kita yang terakhir hari tu. Kita masih lagi dalam tajuk bab 9 garis lurus, standard kandungan 9.1 garis lurus, standard pembelajaran 9.1.6. Okey, kita akan fokuskan kepada menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus menggunakan kaedah penghapusan. Jom semua kita belajar. Okey, hari ini kita akan melihat bahagian menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus. Okey, hari ini kita akan fokuskan kepada kaedah penghapusan. Okey, sebenarnya kaedah penghapusan ni awak dah belajar dah pun masa awak tingkatan 1 semasa kita menyelesaikan soalan persamaan serentak. Okey, aim untuk kita selesaikan soalan bagi kaedah penghapusan ni ialah di mana kita akan menghapuskan salah satu pemboleh ubah yang ada pada soalan. Seperti kalau kita perhatikan di sini, kita ada pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y. Jadi aim kita adalah kita nak hilangkan salah satu supaya nanti bila kita selesaikan persamaan hanya tinggal satu sahaja pemboleh ubah. Okey, nak selesaikan kita nak hapuskan yang mana bergantung kepada kegemaran awak lah, bergantung kepada apa yang awak sukalah. Sama ada kita nak hapuskan X ataupun kita nak hapuskan Y. Okey, so pertama sekali apa yang perlu kita buat adalah kita anggap bahawa persamaan yang pertama iaitu 7X tolak 4Y sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita anggapkan 5X tambah Y sebagai persamaan yang kedua. Okey, so apa yang kita lihat di sini, sekarang ni kita nak hapuskan salah satu X atau Y. Okey, kalau cikgu tengok dekat sini, untuk X kita ada pemala dia 7 dan 5. Untuk Y kita ada 1 negatif 4, satu lagi ialah tambah 1. Jadi yang lebih senang untuk kita hapuskan ialah kita hapuskan Y. Okey, bila kita nak menghapuskan satu-satu pemboleh ubah ni, kita kena pastikan nilai pemala dia mesti sama. Maksudnya kalau kita tengok dekat sini, kalau tadi cikgu cakap cikgu nak hapuskan Y, so bila saya nak hapuskan Y, yang pertama, persamaan pertama saya ada negatif 4. Persamaan kedua saya ada Y, 1 saja Y. Jadi untuk kita hapuskan, kita mesti pastikan nilai dia sama. Jadi untuk menjadikan nilai dia sama, kita kena pastikan kedua-duanya pemalanya pun mesti 4. Persamaan 1 dah 4, tak payah nak buat apa-apa. Tapi untuk persamaan 2, kita kena jadikan depan Y tu pun mesti 4. So, untuk kita jadikan depan Y tu 4, apa yang perlu kita buat adalah kita kena darabkan persamaan 2 dengan 4. Okey. Bila kita mendarab persamaan 2 dengan 4, kita kena pastikan bukan hanya Y sahaja yang kita darab dengan 4. Kesemua yang ada dalam persamaan 2 perlu didarab dengan 4 juga. Maksudnya 5 pun kena darab 4, Y darab 4, 22 pun darab 4. Okey, selepas kita darab, kita akan dapat 20X tambah 4Y sama dengan 88. Kita anggap ini sebagai persamaan nombor 3. Okey, tadi kita ambil daripada persamaan 2. Okey, kali ni bila kita nak selesaikan, kita tak boleh nak ambil daripada persamaan 2 lagi. Jadi kita kena ambil pula persamaan pertama yang belum kita guna tadi. So, cikgu tulis balik persamaan yang pertama kita tadi iaitu 7X tolak 4Y sama dengan negatif 7. Okey, yang kita nak hapuskan tadi ialah 4. Nilai 4 di hadapan Y tu. Persamaan ketiga kita ada tambah 4. Persamaan 1 kita ada tolak 4. Okey, dekat sini cikgu bagi clue macam mana nak selesaikan. Biasanya ramai pelajar dia keliru. Bila dia nak selesaikan, bila dia nak hapuskan Y tu dia tak tahu sama ada nak buat operasi tambah ataupun operasi tolak. Cara dia senang je. Clue dia dekat sini cikgu bagi ialah sekiranya kalau kita tengok kita punya tanda di hadapan nombor yang kita nak hapuskan tu tak sama. Contoh macam soalan kita lah. Satu kita ada tanda tambah, satu kita ada tanda tolak. So kalau tanda yang tidak sama, operasi yang kita akan buat ialah operasi tambah. Sekiranya kedua-dua kita punya nombor yang kita nak hapuskan tadi tu, dia dalam tanda yang sama ada dua-dua tambah dengan tambah ataupun tolak dengan tolak,
kita akan buat operasi tolak. Okey, so jadi untuk kita punya operasi ni tadi kita ada 1 tambah 1 tolak. 1 tambah 1 tolak, 1 tambah dengan 1 tolak, apa yang perlu kita buat? Kita buat operasi tambah sebab simbolnya tak sama. Kalau simbol sama tadi, ialah operasi tolak. Jadi bila kita selesaikan, 20 tambah dengan 7, kita akan dapat 27X. Tambah 4 dengan tolak 4 ni, Y ni memang dah hapuslah, habislah kosong. So tak payah tulislah. So yang seterusnya kita akan dapat 88 tambah negatif 7. 88 tambah negatif 7 sama dengan 88 tolak dengan 7. 88 tolak 7, kita akan dapat sama dengan 81. Okey, 27X sama dengan 81. Nak dapatkan nilai X, kita pindahkan 27. Pergi ke sebelah kanan. Pindahkan 27 pergi sebelah kanan, dia akan jadi operasi bahagi. Maka kita akan ada 81 bahagi 27. Jadi nilai X ialah bersamaan dengan 3. Okey, kali ni bila kita nak menentukan titik persilangan, kita kena ada koordinat X dengan Y lah. Okey, kita baru ada nilai X sahaja. Kita kena cari pula nilai Y. Okey, bila nak mencari nilai Y, apa yang perlu kita buat ialah kita kena gantikan nilai X sama dengan 3 ni ke dalam mana-mana persamaan. Okey, boleh pilih mana-mana persamaan yang awak nak. Sama ada nak ganti dalam persamaan 1 pun boleh, 2 pun boleh, persamaan 3 pun boleh. Sebab apa? Bila awak gantikan dalam mana-mana persamaan pun, nilai Y yang kita akan dapat nanti tetap sama. Okey, tetap sama. Okey, so untuk keadaan ini, cikgu pilih untuk gantikan nilai X sama dengan 3 ni ke dalam persamaan 1. Ke dalam persamaan 1 di mana 7X tolak 4Y sama dengan negatif 7. So, apa yang perlu kita buat? Kita nak gantikan pada nilai X. Okay, 7X adalah persamaan dengan 7 darab X. Iaitu 7 darab 3 lah. Sebab X sama dengan 3 kan? So, tolak dengan 4Y sama dengan negatif 7. Selesaikan 7 darab 3, 21. 21 tolak 4Y sama dengan negatif 7. Kita pindahkan nilai 21 pergi ke kanan. 21 tu tambah. Positif 21 tambah. So, tambah bila pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak. Maka, kita akan dapat negatif 4Y sama dengan negatif 7 tolak 21. Okay, kita selesaikan negatif 7 tolak 21 ke, kita akan dapat negatif 28. Maka, kita akan dapat jawapan negatif 4Y sama dengan negatif 28. Pindahkan negatif 4Y. Kita akan dapat Y sama dengan negatif 28 bahagi negatif 4. Jadi jawapannya ialah Y sama dengan 7. Okey, kali ini kita dah dapat nilai X, kita dah dapat nilai Y. Maka kita dapatlah kita punya titik persilangan. Jadi titik persilangan kita ialah, jangan lupa koordinat mesti masukkan XY. Jadi XY kita akan dapat jawapan kita ialah 37. Okey, kita lihat pula contoh yang kedua, soalan B. Kita ada persamaan X tolak 2Y sama dengan 15 dan persamaan 3Y sama dengan negatif 2X tambah 2. Okey, seperti biasa, kita namakan yang pertama tu sebagai persamaan 1, yang kedua sebagai persamaan 2. Okey, kali ini kita dapati apa yang kita nak hapuskan. Okey, kalau cikgu lah, cikgu rasa yang paling senang untuk kita hapuskan adalah kita hapuskan pemboleh ubah X. Okey, sebab apa kalau kita tengok dekat sini, persamaan pertama, X dia ada 1 X sahaja. Untuk persamaan yang kedua, kita ada negatif 2X. Senanglah kan? Kita ada 1 dengan 2, so kita nak jadikan dia sama, maka kita jadikan persamaan 1 ialah didarabkan dengan 2. Okey, sekali lagi macam cikgu pesan, bila kita darab dengan 2, bukan X sahaja darab dengan 2. Maksudnya negatif 2, Y pun mesti darab 2, 15 pun mesti darab dengan 2. Jadi, kalau persamaan 1 darab dengan 2, maka kita akan ada persamaan tu akan berubahlah menjadi 2X tolak 4Y sama dengan 30. Okey, kita anggap ini sebagai persamaan yang ketiga. Okey, kalau kita perhatikan persamaan kedua pada soalan, bahagian hadapan ada 3Y sahaja. Kita nak supaya bahagian hadapan tu bentuk dia sama. Sama dengan persamaan yang kita ada tadi, iaitu kalau awak perhatikan persamaan 3, kita ada bahagian hadapan mesti ada X dan Y.
Jadi untuk persamaan 2 tadi pun kita kena ubah sedikit, kita kena modify sedikit supaya kita nak jadikan persamaan 2 tu dekat hadapan sebelah kiri pun mesti ada X dan Y. Oleh yang demikian, apa yang perlu kita buat adalah kita kena tukarkan tempat duduk negatif 2X ni daripada sebelah kanan untuk pergi kepada sebelah kiri. Okey, so negatif 2X bila kita pindah pergi sebelah kiri dia akan jadi apa? Dia akan jadi tambah. Maka kita akan ada persamaan baru yang kita dah modify tadi. Dia akan jadi 2X tambah 3Y sama dengan 2. Okey, kita anggap ini pula sebagai persamaan nombor 4. Nah, sebab dia persamaan baru kan. Maka kita lihatlah apa yang kita nak hapuskan tadi. Kita nak hapuskan X. Awak boleh highlight lah. Highlight sikit dekat awak punya buku tu. Highlight yang mana awak nak hapuskan. So, kita nak hapuskan dekat sini X. Persamaan 3 kita ada 2X. Persamaan 4 pun ada 2X. Okey, kalau kita perhatikan, pada kedua-dua persamaan ni, nilai persamaan dia ialah nilai tambah. Maksudnya 2X pada persamaan 3 pun tambah simbol dia. Pada persamaan 4 pun simbol dia tambah. Jadi macam cikgu pesan tadi, kalau simbol tu dua-dua tu sama, bila kita nak hapuskan dia, cara dia adalah kita akan buat operasi tolak. So, untuk kita hapuskan X tadi, kita buat operasi tolak lah. Kalau kita buat operasi tolak, 2X dengan 2X, tolak tu dia akan habis, dia akan jadi kosong. Okey, negatif 4 tolak dengan tambah 3, kita akan dapat negatif 7. Yang ni tak payah susah, tekan je kalkulator. Tekan je kalkulator, negatif 4 tolak positif 3. So, kalkulator mesti akan bagi pada awak negatif 7. Okey, kemudian kita ada sama dengan 30 tolak dengan 2 sama dengan 28. Okey, kemudian kita pindahkan negatif 7. Pindah negatif 7, dia akan jadi operasi bahagi. So, kita akan dapat Y sama dengan 28 bahagi negatif 7. Jadi, Y sama dengan negatif 4. Okey, sekarang kita dah ada nilai Y. Seterusnya apa yang perlu kita buat adalah kita nak cari pula nilai X. Sama macam tadi, bila nak mencari nilai X, kita boleh gantikan persamaan Y sama dengan 4 ni, sama dengan negatif 4 ni. Okey, kita boleh gantikan persamaan Y sama dengan negatif 4 ke mana-mana persamaan yang awak suka. Awak boleh pilih persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Mana-mana persamaan pun boleh kerana dia akan menghasilkan jawapan yang sama. Jadi, apa yang cikgu pilih ialah cikgu nak gantikan dia dalam persamaan 1. So, persamaan 1. So, kita gantikan Y sama dengan negatif 4 dalam persamaan 1. Di mana persamaan dia ialah X tolak 2Y sama dengan 15. Kita gantikan pada nilai Y sahaja. Okey, pada nilai Y tu kita gantikan dengan negatif 4. Maka kita akan ada X tolak 2Y, 2 darab Y lah. Jadi 2 darab negatif 4 bersamaan dengan 15. Jadi kita selesaikan. X negatif 2 darab negatif 4 tambah 8. X tambah 8 sama dengan 15. Pindahkan positif 8. So, dia akan jadi X sama dengan 15 tolak 8. Jadi, kita dapat X sama dengan 7. So, kita dah ada nilai X, kita dah ada nilai Y. Maka, kita boleh dapatkan titik persilangan kita ialah sama dengan 7 negatif 4. Senang je kan? Okey, kita tengok pula contoh yang ketiga, soalan C di mana kita ada persamaan X tolak 3Y tambah 12 sama dengan 0. Dan persamaan yang kedua, 2X tambah 4Y sama dengan negatif 4. Okey, macam biasa kita namakan yang pertama sebagai persamaan 1, yang kedua sebagai persamaan 2. Okey, macam biasa kita cari apa pemboleh ubah yang untuk kita hapuskan. Kita tengok mana yang paling senang untuk kita hapuskan sama ada X atau Y. Okey, berdasarkan kepada soalan, lebih senang pada cikgu adalah untuk menghapuskan persamaan X. Okey, di mana kita tengok pada persamaan 1, kita ada X 1 sahaja. Untuk persamaan 2, kita ada 2X. Jadi, bila kita nak hapuskan, kita kena samakan nilai dia. So, kita samakan nilai dia. Yang 2X tu tak payah nak buat apa-apa dah. Okey, yang persamaan 1, 1X tu, apa yang kita buat, kita nak jadikan dia 2 juga. So, kita darabkan dengan 2. Okey, bukan tak boleh nak pilih Y. Boleh, sebenarnya dia bergantung pada awak. Nak hapuskan X pun boleh, nak hapuskan Y pun boleh. Cuma, Y tu nombor dia ialah negatif 3 dengan 4. Jadi, bila negatif 3 dengan 4, awak kena samakan kedua-dua nilai Y tu menjadi suatu nilai yang baru.
So, bila menjadi satu nilai yang baru tu maksudnya persamaan 1 pun awak kena darabkan dengan satu nombor, persamaan 2 pun awak kena darabkan dengan satu nombor. Baru dia boleh jadi sama. So, nanti kerjanya akan jadi bertambah sikit lah. Tu je. Okey, so bila kita darabkan dengan 2, maka kita ada persamaan 1 darab dengan 2. Bila persamaan 1 darab dengan 2, semua yang ada dalam persamaan 1 mesti darab dengan 2. Jadi kita ada X darab 2. So kita ada keseluruhannya X darab 2 dapat 2X. Negatif 3Y darab 2 negatif 6Y. 12 darab 2 sama dengan 24. Kosong darab 2 kosong lah. Okey. Macam cikgu cakap tadi, untuk soalan B, apa yang perlu kita buat adalah kita kena tinggalkan bahagian sebelah kiri, bahagian hadapan hanya ada huruf X dan Y sahaja. Selain daripada tu, semua kita pindahkan pergi ke bahagian sebelah kanan. Okey, apa yang kita nak buat? Kita nak pindahkanlah nombor positif 24 ni ke sebelah kanan. Jadi bila kita dah pindah, kita akan dapat 2X tolak 6Y sama dengan negatif 24. Sebab apa? Positif 24 pindah sebelah kanan jadi negatif 24. So, kita anggap ini sebagai persamaan nombor 3. Kemudian, kita tulis balik persamaan nombor 2 tadi. Jangan ambil persamaan 1. Persamaan 1 kita dah guna tadi nak dapat persamaan 3 kan. So, kita ambil persamaan yang kita belum guna lagi iaitu persamaan nombor 2. Di mana 2X tambah 4Y sama dengan negatif 4. Ni persamaan 2 tadilah. Kita tengok balik yang kita nak hapuskan di sini ialah nilai X. 2X, 2X. Nampak tak? Sekarang ni, lepas kita dah darab 2 tadi, nilai X kita dah sama. Bila dah sama, baru kita boleh hapuskan. Okey, so bila kita nak hapuskan, 2X pada persamaan 3 ialah operasi tambah dan 2X pada persamaan 2 pun operasi tambah. Macam cikgu cakap tadi, bila kedua-duanya tanda yang sama. So, bila kedua-dua tanda sama, kita akan buat operasi tolak. Kalau tanda dia tak sama, operasi apa? Operasi tambah. Jadi, kita buat operasi tolak. Bila kita buat operasi tolak, 2X tolak 2X tadi, habislah. Dia akan jadi kosong. Negatif 6 tolak dengan positif 4, kita akan dapat negatif 10Y. Negatif 24 tolak dengan negatif 4, kita akan dapat negatif 20. Kemudian nak dapatkan nilai Y, kita pindahkan negatif 10 ke sebelah kanan. Pindahkan negatif 10, maka kita dapat Y sama dengan negatif 20 bahagi negatif 10. Jadi, kita akan dapat nilai Y sama dengan 2. Okey, again. Bila nak dapatkan nilai X pula, kita boleh gantikan nilai Y sama dengan 2 ni ke mana-mana persamaan yang awak suka. Nak ganti persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan 3 pun boleh. Terpulang kepada awak. Okey, macam cikgu pilih persamaan nombor 2. Jadi, apa yang kita buat? Kita gantikan nilai Y sama dengan 2 dalam persamaan 2. Iaitu 2X tambah 4Y sama dengan negatif 4. Kita tak perlu gantikan pada semua tau. Ganti pada nilai apa? Ganti pada nilai Y sahaja. 4Y maksudnya 4 darab Y. Jadi, kita akan dapat 2X tambah 4 darab dengan 2. Sebab apa? Y tadi kita ganti dengan 2. Kita akan dapat sama dengan negatif 4. Okey, kita selesaikan persamaan ni. Jadi, kita dapat 2X tambah 8. 4 darab 2, 8 sama dengan negatif 4. Yang lain sama. Yang berubah hanyalah 4 darab 2 je yang jadi 8. Okey, kita nak dapatkan nilai X. Maka 8 kita akan pindah ke kanan. Positif 8 bila pindah ke kanan, dia akan jadi negatif 8. Tolak 8. Jadi kita dapat 2X sama dengan negatif 4 tolak 8. Maka 2X sama dengan negatif 12. Okey, kita pindahkan pula nilai 2 ke sebelah kanan. Maka kita akan dapat X sama dengan negatif 12 bahagi dengan 2. Kenapa jadi bahagi? Sebab 2 dengan X tu adalah operasi darab. Bila pindah akan jadi bertentangan dengan operasi darab iaitu operasi bahagi. Maka nilai X kita ialah negatif 6. Okey, sekarang kita dah dapat nilai negatif 6 untuk X dan juga 2 untuk nilai Y. Dah dapat nilai X, dah dapat nilai Y, maka kita boleh cari kita punya titik persilangan. Okey, titik persilangan kita ialah XY. Jangan lupa koordinat mesti XY. X dulu baru Y. Jadi, kita akan dapat jawapan kita ialah negatif 6, 2. Okey, macam boleh ke?